Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram. Alhamdulillah, kita sambung kitab Minhajul Abidin, Aqabah yang ketiga, muka surat 314. Banyak masih lagi membicarakan banyaknya makan, kesan-kesan banyak makan. Yang ke-9, kurangnya ganjaran pahala di akhirat. Firman Allah Ta'ala, azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad dunya wastamta'tum biha falyawm tujzawna azabal hun bima kuntum tastakbiruna fil ard bighairil haqq wa bima kuntum taqsumun. Kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniamu sahaja, dan kamu telah bersenang-senang dengannya pada hari ini. Kamu dibalas dengan azab yang hina kerana kamu bertakabur di muka bumi tanpa hak dan kerana kamu melakukan fasik. Surah Al-Ahqaf ayat yang ke-20. Baik. Allah Ta'ala sebut, azhabtum tayyibatikum. Kamu menghabiskan, kamu mempergikan, kamu menghilangkan, kamu mentiadakan tayyibatikum, apa-apa yang baik kepada kamu daripada rezeki tayyibat, fi hayatikumud dunya, ketika kamu hidup di dunia, wastamta'tum biha, dan kamu pula bersenang lenang dengannya. Ada dua benda yang Allah Ta'ala sebut di dalam ayat ini. Pertama, menghabiskan kebaikan, menghabiskan benda yang baik, menghabiskan rezeki pada benda yang tidak berfaedah ketika hidup di dalam dunia. Yang kedua, kata Allah, ketika hidup dulu kamu berseronok-seronok, bersenang-senang dengan kehidupan dunia. Tuan-tuan yang saya muliakan, apa hukum mencari harta? Silakan, selagi mana kita membayar zakat. Tak salah jadi kaya, bayarlah zakat. Tak salah menjadi orang yang banyak harta, bayarlah zakat. Yang kedua, gunakan harta tadi, kebaikan tadi, thayyibat tadi untuk syurga. Dengan nama dia infak, dengan nama dia sedekah. Semalam saya di Pulau Pinang, saya sebutlah, syurga ni ada 8 pintu. Masing-masing masuk pintu syurga melalui amalan masing-masing. Ada orang yang masuk syurga dengan sebab semayang, maka masuk dia dalam pintu syurga melalui pintu solat. Ada yang ar-rayyan, pintu puasa. Ada yang masuk syurga nama dia pintu sedekah, dengan sebab rajin bersedekah, masuk syurga melalui pintu sedekah. Ada yang masuk syurga dengan sebab jihad, pintu jihad. Jadi ada 8 pintu syurga ni. Cuba cek tengok agak-agak kita masuk dengan pintu apa. Tahta setiap pintu tulis no entry. Sudah tuan-tuan ni. Ada tak ustaz dekat pintu syurga tu dia tulis no entry macam kita ni? Ada? Ada? Nabi sebut dalam hadis, anti haramun ala dayus. Syurga ni ditulis tu, kamu ni diharamkan untuk orang dayus. Dekat pintu syurga tulis tu, Allah tulis notis tu, board. Siapa yang diharamkan masuk dalam dia? Orang yang dayus. Subhanallah. Malah orang yang dayus ini tak mencium bau syurga. Dah lah satu benda, tak, jangan kata nak masuk, bau pun tak dapat. Ditulis lagi depan pintu syurga ni. Takut tuan-tuan, setiap pintu ada bab no, bab semayang, bab puasa, bab taubat, bab kazimin al-ghaiz, bab al-yamin, pintu-pintu syurga.
Tak ada satu pun untuk kita. No, tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh. Dah tak boleh semua pintu. Pintu agak-agak pintu mana yang terbuka untuk kita? Sudah tuan-tuan. Yang mana faham, tak faham sudah ni. Yang kedua, ada orang yang menghabiskan kebaikan dia ketika hidup dalam dunia, wastamta'tum. Kerja dia bersenang lenang, berseronok, enjoy. Tak ingat pada akhirat, tak ingat pada agama, gunakan nikmat dia untuk kesenangan di dunia. Maka kata Allah, maka al-yaum, maka pada hari ini. Maka pada hari ini, bila hari kiamat tu? Tujzauna azabal hun, ditimpakan kepada kamu azab yang hina. Al-hun bima kuntum tastakbiruna fil ard, disebabkan kamu sombong, takabur ketika hidup di dunia, bighairil haq, dengan tanpa sebab yang dibenarkan syarak, wa bima kuntum taqsumun, malah kamu berbuat fasik. Dua benda kesan daripada harta tadi, Allah Ta'ala sebut dua. Pertama, Allah sebut dia menghabiskan hartanya pada benda yang tak berfaedah. Dua, dia menghabiskan hartanya pada jalan berseronok. Kesan daripada dua benda ini, dia datang pula dua benda lain, kata Allah. Yang pertama, takabur, sombong. Dua, fasik. Dulu masa tak ada duit, tak reti nak minum arak. Bila duit melimpah ni, arak minum tak. Dulu masa tak ada duit ni, segan pakai seluar pendek. Sekarang ni dah jadi kaya ni, pakai skirt. Bukan kata seluar pendek dah, skirt. Sudah. Nama dia apa? Fasik. Dulu masa miskin, takut tinggal semayang. Sekarang ni ajak semayang pun tak mau. Kesan daripada apa? Kaya yang tak ingat kepada akhirat. Kaya yang hanya cinta kepada keseronokan dunia. Maka sesungguhnya kelazatan akhirat akan mengurang mengikut qadar yang anda ambil daripada kelazatan dunia. Sebab itu ada orang yang minum arak di hari kiamat, Allah tak bagi minum. Di dunia minum arak, di akhirat tak dapat dah. Sekarang kaki arak, di akhirat Allah tak bagi. Ustaz, macam kami ni tak pernah minum arak, di hari kiamat dapat tak minum arak? Dapat. Tapi di dunia ustaz haram. Pasal apa? Akhirat tak haram. Pasal di sana tak memabukkan. Yang memabukkan di sini. Di akhirat bukannya ada benda jahat, di akhirat dalam syurga bukannya ada benda yang merosakkan. Semua baik. Minuman tak memabukkan, bukan kata tak memabukkan, tak menjadikan senak perut. Tuan-tuan hari ni duduk makan nasi 4 kali dah pergi tanda. Silap makan. Dalam syurga tak ada macam tu. Cherry berry pun tak ada, beron pun tak ada. Pasal apa? Itulah nikmat. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd tu ayat 22, ayat 23, 24. Allah Ta'ala jelaskan tentang nikmat syurga yang dipanggil syurga Adnan. 23, 24. Allah kata orang yang masuk syurga ni, dia akan bawa mak dia, keluarga dia, dia akan bawa mak bapak dia. Allah sebut tu, min abaihim tu. Satu, mak bapak dia, wa zurriyatihim wa azwajihim. Kemudian Allah sebut juga yang akan dibawa masuk ialah pasangan dia, isteri dia, dan yang ketiganya zuriat dia. Allah sebut 3. Direct Allah sebut akan masuk ke dalam syurga itu, yakni syurga Adnan. Apa makna Adnan? Orang putih pun panggil Eden. Eden kan? Eden. Dulu ada pemain Chelsea ke apa? Nama apa? Eden lupa. Nama apa Imam Zaimi? Saya tak minat Chelsea. Siapa dia tu? Eden. Pindah. Eden tu dia ambil pada bahasa Arab. Taman-taman syurga.
Kita sekarang dalam dunia ni pun, kalau penat, nak hilangkan penat pergi mana? Tak pergi taman. Jarang orang pergi nak hilangkan penat panjat gunung, jarang tak. Kita ni kalau penat, pergi ke mana? Taman. Bawa anak, bawa cucu, bawa isteri, bawa suami, duduk tolak stroller, jalan rehat. Tuan Haji, Allah penat Ustaz, rehat-rehat lah, ambil angin. Begitulah di hari kiamat. Ada juga syurga yang macam itu. Nama dia apa dia? Syurga Aden. Siapa yang masuk dalam syurga ni? Allah kata orang yang bertakwa kepada Allah. Sebab apa dia bertakwa? Allah sebut pada ayat tu. Dan malaikat berada di pintu-pintu syurga. Malaikat kata, dengan sebab kamu sabar, bima sabartum, dengan sebab kamu sabar dengan hidup kamu di dunia dulu, maka Allah bagi kamu syurga Adnan. Bawa mak bapak, bawa isteri kamu, bawa anak kamu, zuriat kamu masuk syurga. Sebab itu ada di dalam syurga, surah di dalam Al-Quran ada surah yang dipanggil Zumar. Surah Az-Zumar. Az-Zumar maknanya berombongan, berombong-rombongan. Masuk syurga tu secara berkumpulan, ramai-ramai. Ada yang masuk ni golongan yang bertakwa, masuk ramai-ramai. Masuk ramai-ramai tanpa hisap. Nama syurga dia apa? Syurga kanan. Al-Yamin, pintu kanan. Ni masuk tanpa hisap, masuk. Tak ada hisap, hisaban yasira, dengan ringan masuk. Ada yang masuk dalam kelompok yang kita baca tadi. Dia, mak pak dia, isteri dia, anak dia pergi masuk syurga. Seronoknya tuan-tuan. Hebat ni. Nak dapat syurga tu macam mana Ustaz? Malaikat kata, inilah balasan atas kesabaran kamu ketika kamu hidup dalam dunia dulu. Nak dapat syurga Adnan, sekarang kena sabar. Bila? Sekarang. Sabar apa? Sabar di dalam melakukan ibadah. Susah, sabar. Sabar menahan diri daripada buat maksiat. Susah. Duit banyak ni, harta banyak ni, sabar, jangan jadi sombong, sabar. Yang ketiga, sabar menahan ujian, bala, musibah daripada Allah, sabar. Yang keempat, sabar di dalam nak jadi baik. Siapa? Sabar di dalam melaksanakan tanggungjawab. Sabar di dalam melaksanakan amanah. Susah siapa? Bapak. Bapak mencari nafkah, suami mencari nafkah, susah. Ada orang saya pergi airport, bukan Malaysia lah, luar negara, duk tolak troli, duk tunggu dekat pintu kapal terbang. Kan kita keluar pada pintu kapal terbang yang mana OKU tak larap jalan, dia ada wheelchair, tolak. Yang ditolak lebih mudah daripada yang menolak. Saya masuk dalam tandas dia, tengok satu orang tua duk cuci tandas ni. Tanya dia, umur berapa? 70 lebih lah. Kerja ni. Dia kata, kalau tak kerja nak makan apa? Negara kami bukan ada pencen macam negara awak. Sudah. Dah habis kerja pun cari kerja lagi. Kita ni kalau ada umur macam tu, tuan-tuan, duduk di rumah main TikTok lah kot. Yang dia ni cari makan lagi. Pasal apa? Anak. Tuan-tuan tak tengok satu orang tua pergi jadi Grab, umur dah 70, naik motor hijau kat belakang. Kalau kita lah, sanggup tak tengok pak kita lagu tu 70 lebih duk Grab lagi, kola sana cilok sini. Bila orang tamu ramah dia, kenapa pakcik ni? Anak saya sekolah lagi lah, nikah lambat ke orang tua ni. Sabar tak? Sabar, nanti Allah bagi syurga. Susah jadi bapa ni, tebal muka ni bekerja. Untuk apa? Anak-anak dia, untuk isteri dia. Nombor dua, siapa dia? Isteri dia. Dalam nak jadi isteri tu sabar tak?
dengan beranaknya, dengan kena masaknya, jaga laki sakit pula, tapi tetap sabar. Laki tu pula bawa mak pula main duduk dengan dia, jaga pula mak mertua. Susahnya ustaz, sabar. Kadang-kadang kita jadi anak pergi bela pula mak pak sakit, abang tolak, adik tolak, kakak tolak. Yang sanggup kita jaga mak kita, berak kencing dia, sabar. Maka susahnya kamu Allah balas dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 23 ayat 24. Kata Allah, masuklah kamu dalam syurga atas kesabaran kamu melaksanakan tanggungjawab, melaksanakan amanah, ujian, sabar dan sebagainya. Termasuk yang kita duk baca ni. Jadi kaya, sabar. Jadi banyak duit, sabar. Sabar tuan-tuan. Tak menggunakan kekayaan tadi untuk sombong, untuk belagak dan sebagainya. Dan dikatakan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak kala ia menawarkan dunia kepada baginda, firman-Nya kepada baginda, dan aku tidak akan mengurang sedikit pun daripada akhirat. Tetapi baginda menolak tawaran itu meskipun ianya tidak mengurangi akhirat, kerana kecintaannya itu kepada Allah melebihi daripada dunia dan isinya. Tuan-tuan yang saya muliakan, pertama, Nabi Muhammad dia memilih untuk hidup miskin. Kena faham? Allah tanya, Allah offer dia, nak jadi, nak apa minta? Nak kaya di dunia aku bagi. Nabi kata tak, saya nak pilih hidup miskin. Sebab yang di akhirat yang saya target. Kata Allah, kalau kamu pilih kaya di dunia, akhirat kamu tak berkurang, tetap hebat. Nabi memilih untuk susah. Bukan semua Nabi hidup susah tuan-tuan. Nabi Sulaiman kaya, Nabi Ibrahim kaya. Punya kayanya Nabi Ibrahim banyak binatang ternak, kambing-kambing domba ni banyak. Yang menjaganya bukan orang, yang menjaga kambing dia anjing peliharaan, dan anjing-anjing dia memakai rantai emas sebagai tanda pengenalan. Jadi kat so jangan duduk belagak pergi kenuri pakai rantai. Kita tengok Nabi Ibrahim dia gelak. Kita punya rantai besar ni, rantai anjing besar ni. Nabi Ibrahim ni apa perangai dia? Dia jenis tak makan seorang. Asal nak makan ajak orang, asal ajak orang dia nak makan. Punya kaya tuan-tuan, asal nak makan mah panggil orang makan. Banyak kambing ni main makan. Ni perangai Nabi Ibrahim. Kita asal nak makan je menyorok takut orang nampak, tutup pintu rapat. Sebab tu kita duk selawat pada Nabi Ibrahim. Apa pengajaran yang kita duk selawat Ibrahimiyah? Kenapa banyak-banyak Nabi? Ada Nabi Ibrahim dalam tahiyat. Nabi Musa tak masuk, Nabi Isa tak masuk. Pasal apa Nabi Ibrahim? Nah, yang tu lain cerita. Ada Nabi yang kaya, nama Nabi Sulaiman. Tak ada siapa raja lebih kaya pada dia sampai kiamat. Adakah mereka ini hidup tak elok, kaya? Tak. Nabi Sulaiman tak pernah jadi sombong. Tak pernah jadi sombong pun dengan orang, tak sombong dengan binatang, tak sombong. Nabi Ibrahim kaya, dia tak sombong pun tuan-tuan. Tak belagak langsung, kaya lah. Tak salah pun Nabi-Nabi ni kaya. Nabi Yusuf jadi raja dia, jadi menteri dia, tak sombong pun. Tetapi Nabi Muhammad dia memilih untuk menjadi miskin. Cara hidup miskin. Habis itu Nabi makan apa ustaz? Anak dia, isteri-isteri dia. Ada orang tanya pada saya, ustaz, Nabi Muhammad isteri ramai, apa cerita? Berapa isteri Nabi? Berapa? Yang ada tanya ni berapa? Tak tahu. Mu tak tahu jumlah isteri berapa? Tiba-tiba pergi kata kat Nabi, Nabi ni kata nikah ramai.
Cuba tuan-tuan pergi tanya orang yang kata Nabi ni kuat nafsu. Tanya dekat dia, isteri Nabi berapa? 7, 9, 11, 12. Dia pun tak tahu. Siapa isteri Nabi yang orang hadiah pada Nabi? Raja hadiahkan perempuan ni pada Rasulullah menjadi hamba dia, sahaya dia. Kemudian Nabi merdekakan dia, Nabi kahwin dengan dia, hamba dia. Tujuan dia tu, dia bukannya merdeka pun hamba dia. Orang raja bagi kat dia berapa orang. Kadang-kadang kita ni tak tahu tuan-tuan. Bila tak tahu memang cakap saja. Yang ni yang suruh Nabi kahwin tu Allah. Saya ulang balik. Yang suruh Nabi kahwin tu Allah. Salah seorang yang Nabi kahwin, Allah suruh kahwin dengan siapa? Dengan Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah, mak kita. Mak kita. Isteri Nabi ni apa? Mak kita. Sebab tu jangan duk panggil kau bukan Khadijah ni. Cuba panggil mak kita Khadijah. Mak awak nama apa? Mak saya ustaz, nama dia Maryam. Maryam ni, Maryam tu siapa ngah? Mak saya. Takkan nak panggil mak hang Maryam. Kita ada mak nama Maryam. Adakah kita membahasakan mak kita Maryam? Tak, kau ajarnya budak panggil bapak Dolah. Weh Dolah. Pak dia nama Dolah. Kita anak panggil pak tu Dolah. Tak aku ajar, sepak pak dia. Tak boleh ke panggil dengan perkataan radhiyallahu anha? Namanya Aisyah. Maka orang Melayu letakkan Siti Aisyah. Namanya Khadijah, diletakkan kemuliaan Siti Khadijah. Mai zaman sekarang pula mana ada Siti, la ilaha illallah. Nama dia Khadijah aja. Yang bubuh Siti siapa? Ni zaman sekarang punya orang. Kita ni bubuh nama yang baik, Sayyidatina Siti Khadijah. Sayyidatina Khadijah. Tak pun Siti Khadijah sebagai tanda kemuliaan, sebab dia tu tarak mak kita. Siapa yang meletakkan mereka tu tahap mak kita? Allah yang letakkan. Allah yang suruh kahwinkan, pi kahwin dengan Aisyah, Siti Aisyah, pi kahwin dengan Sayyidatina Aisyah. Dan Allah yang mencukupkan. Dah cukup, jangan lebih dah. Mesti ada sebab kenapa isteri Nabi sekian. Sebab ianya perintah daripada Allah. Wa ma yantiqu anil hawa. Nabi buat sesuatu bukan kerana hawa nafsu. Sebaliknya wahyu daripada Allah. Kita juga yang sebut Allah Maha Baik, Allah Maha Baik, Allah Maha Baik, Allah Maha Baik. Maka dah masuk dalam pemikiran kita pula, Nabi tak adil, Nabi zalim, Nabi kuat nafsu, Nabi kuat ni. Hai, pasal apa hang kata Nabi kuat nafsu, Nabi kuat ni? Sedangkan yang suruh kahwin tu Allah. Yang hang kata tadi Allah tu Maha Baik. Hang kata Allah Maha Baik, Bismillahirrahmanirrahim, Maha Penyayang. Tiba-tiba kita faham pula, tengok ni ustaz, Nabi Muhammad ni dia miskin. Macam mana dia dengan isteri dia? Kata tanggungjawab suami bagi nafkah pada isteri. Tuan-tuan, kita cerita tadi tentang isteri Nabi, ada yang dihadiahkan sebagai hamba dia. Ada isteri-isteri Nabi yang janda, seorang saja yang anak dara. Mereka ni redha dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan orang yang paling rapat dengan Nabi, isteri. Siapa yang tak mau? Satu. Yang kedua, Nabi lah orang yang paling baik pada isterinya. Jangan tuan-tuan cakap Nabi ni apa nafkah apa tak cukup. Oi, Nabi kata apa? Khairukum li ahli. Orang yang paling baik ialah orang yang paling baik pada keluarganya. Orang yang paling baik ialah orang yang paling baik pada isterinya. Wa ana khair, dan akulah yang paling baik pada isteri aku. Tuan-tuan nak kata apa lagi? Orang yang paling baik di kalangan kita ni, saya yang duduk atas kerusi, Tok Imam yang pakai jubah,
Abang haji yang duduk atas kursi, janggut tuan-tuan yang putih, pakai baju Melayu, pakai jubah. Nah, Haji Mansur pakai jubah Yaman. Siapa yang terbaik kita ni? Adakah saya nak mendakwa saya terbaik? Tak. Saya lah terbaik ustaz, janggut saya panjang. Tak. Saya lah terbaik ustaz, saya pakai ridak ustaz. Tak. Nabi kata yang terbaik, yang paling baik melayan isterinya, melayan ahlinya, keluarganya. Jadi nak tanya baik tak baik kita, siapa dia? Balik tanya isteri. Som, abang baik tak? Sepanjang kita kahwin ni, abang okey tak Som? Nak kata tak okey pun dah kahwin abang baik, sabar je lah. Sudah tuan-tuan, ni masalah. Nak kata tak baik pun, anak pun 8 abang. Masalah ni tuan. Nak tahu baik tak baik, tanya makcik belakang. Makcik kata alhamdulillah ustaz, suami saya baik sangat ustaz, insya-Allah. Kalau makcik jawab, bibir ni sejengkal, nampak tu. Kona pula tengkok lembek pula. Sudah tuan-tuan. Kenapa betulkan balik tu? Nabi paling baik dengan isteri Nabi. Jadi jangan tuan-tuan duk terpedaya pula dengan pahaman yang kata Nabi ni tak bagi nafkah yang cukup, Nabi ni kuat nafsu dan sebagainya. Yang isteri-isteri Nabi ni tuan-tuan, pasal apa tu? Bila ulama-ulama kaji tengok dalam ramai-ramai isteri tadi, ada perangai-perangai yang mewakili isteri-isteri kita. Ada keadaan isteri Nabi tu berdasarkan kepada perangai kita. Ada isteri Nabi muda, ada juga isteri di kalangan tuan-tuan ni muda. Ada isteri Nabi yang kaya, ada juga isteri tuan-tuan di sini yang kaya. Ada isteri Nabi yang kurus tinggi, ada juga isteri tuan-tuan yang renjong. Ada isteri Nabi yang rendah, badan gempal, ada juga menantu kita yang badannya gempal, rendah. Tuan-tuan nak kata apa? Ada isteri Nabi daripada isteri pemuka, orang besar, orang hebat. Ada juga isteri tuan-tuan di sini, mak dia, pak dia dulu orang hebat. Ada isteri Nabi yang cerdik sungguh, sampai Nabi panggil dia ya muwaffiqah, wahai perempuan yang cerdik. Ada tuan-tuan, ada juga isteri tuan-tuan yang cerdik. Saya jumpa dah isteri cerdik. Suami biasa, isteri tu cerdik. Nama dia apa Ustaz? Siti Muslihah. Tak pernah faham, tak faham sudah. Sa'diah jadi Siti Muslihah, cerdik terlampau. Maka nak jadi orang hebat ni, akak-akak nak jadi orang hebat, ada di situ. Serupalah tadi, pintu syurga ada 8. Kau nak masuk syurga melalui pintu mana? Pilih lah. Duit tak ada nak sedekah Ustaz, pergi semayang rajin. Saya pun gaut tak boleh nak semayang banyak Ustaz. Puasa banyak-banyak. Puasa sunat, puasa wajib, puasa. Saya pula kencing manis Ustaz, duk makan ubat. Macam mana Ustaz? Kalau kita ambil pintu syurga, al-kazimin al-ghaiz. Orang yang menahan marah, dia patut marah tapi dia tak marah. Dia tak dendam, dia tak marah, dia tak benci. Ada satu syurga, pintu dia nak masuk melalui pintu tu. Nama dia pintu kazimin al-ghaiz. Kalau hang nak jadi masuk ahli syurga, jadi yang tu. Jangan dendam pada orang. Saya ni jenis saya Ustaz, forgive yes, forget not. Sudah. Saya tak boleh nak maafkan, tak boleh lupa Ustaz, tak boleh lupa. Semua pintu ni tak ada abang. Ada satu pintu dia abang, terbuka luah, nama dia neraka abang. Pilih. Akak-akak di belakang tu nak tengok ahli syurga ni tengok isteri Nabi ni. Aku nak pilih yang mana? Aku kedudukan yang mana? Sebab tu kalau kita tengok pada perempuan yang jadi ketua dalam syurga, penghuni syurga, yang menjadi hebat perempuan dia Siti Khadijah, Siti Maryam, Siti Fatimah, dan isteri kepada Firaun Asyah. Ni Asyah isteri Firaun, orang hebat dalam syurga. Siapa dia? Firaun jahat, suami jahat, bunuh dia. Maka berapa ramai dalam dunia ni perangai suami adik-beradik Firaun. Sepak, diterajang, disiku, simbah air panas.
mengandung, dipijaknya perut, sabar. Akak nampak ada Asia ni lagi dahsyat daripada akak, dia syurga, sabar akak. Ada orang yang nama dia Siti Maryam, rumah ni dalam masjid, makanan dia pun Allah bagi. Dia bukan macam kita ni pagi-pagi pergi cari roti canai. Kita duk kata kita ni perempuan baik, pagi-pagi pergi cari roti canai, jalan lengok. Siti Maryam tak pernah. Orang tengok dia pun jarang, tegur orang pun tak, sentuh dengan orang lelaki-lelaki pun tak. Punya baik tiba-tiba mengandung. Allah pilih dia dan dia sabar. Bila sabar pula orang kutuk dia pula pun dia sabar. Berapa ramai di sini yang bela anak tanpa suami, berapa sini yang janda, susah hidup, sabar. Siti Maryam macam kak, laki tak ada, ayah pada anak dia pun tak ada, janda, susah hidup, sabar kak. Tadi saya pergi Batu Kurau, duduk tengok nasi lauk macam-macam, eksotik semua ni. Loh, paru ada, yang ni ada. Duduk tengok lagu tu, tak tahu nak beli apa ni. Toki kedai mai kat saya. Assalamualaikum tu. Salam. Lama tak balik? Sibuk lah bang. Datang dua makcik. Ni tu nak kenal kan. Depa ni tak ada geran. Geran motor ke apa? Depa ni tak ada geran Ustaz. Pasal apa tak ada geran? Janda. Astagfirullahalazim. Oh, tak ada geran tu nama janda. Janda tu namanya tak ada geran. Pandai kata kau orang tak ada geran. Apa ni kata. Dia marah brother tu balik. Tak ada geran. Ni istilah baru saya dengar ni. Jadi akak abah-abah ni tengok orang yang tak ada suami, tu tak ada geran kita. Kita duk kata kat depa tak ada geran. Ada tak penghuni syurga ni yang kena kutuk, yang kena kata, kena boikot? Ada, nama dia Siti Maryam. Dia sabar, syurga dia. Ada tak yang dalam syurga satu perempuan kaya yang hidupnya membela, menjaga agama Allah? Ada, sampai jadi susah? Ada, namanya Sayyidatina Siti Khadijah, isteri Nabi Muhammad. Taat pada suami dia, tak pernah bantah suami dia. Akak-akak kalau jadi macam tu, ada Siti Khadijah. Ada tak dalam syurga anak perempuan yang taat pada mak bapak dia, yang taat pada bapak dia? Ada, nama dia Siti Fatimah. Maka dia mewakili anak-anak yang baik dengan mak bapak syurga tempat dia. Jadi tuan-tuan kena ingat, ada Nabi Muhammad ketika dia korban ada 60 ekor. Di akhir-akhir hidup baginda Rasulullah dia korban 100 ekor. Jadi jangan kecakap dia miskin. Dia ada harta yang diberi kepada dia untuk membiayai anak-anak keluarga dia, isteri dia, daripada harta ghanimah dan sebagainya. Bila dapat tu pun dia korban balik. Bayangkan tuan-tuan, ada yang 60 ekor, ada yang Nabi buat sampai 100 ekor. Kita yang buat seekor pun rasa kaya. Tuan-tuan sembelih seekor kambing pun rasa Ustaz 1,200 Ustaz seekor. Kamu berapa ekor? 10 ekor 12,000, banyak duit. Bayangkan Nabi 100 ekor. Jadi jangan cakap Nabi ni untuk dia tu miskin supaya anak tak makan. Jangan cakap macam itu. Nabi dia memilih untuk hidup dalam keadaan bersederhana kerana cintanya kepada Allah melebihi dari dunia dan isinya. Allah telah mengkhususkan kepada baginda demikian. Apa dia? Iaitu tidak mengurangkan nikmat di akhirat. Maka telah menunjukkan kepada orang lain bahawa akan dikurangi nikmat itu, melainkan Allah melimpahkan kurnianya kepada anda yang dengan demikian. Kenapa Allah Ta'ala sebut untuk Nabi Muhammad di akhirat, di syurga tidak akan dikurangi nikmat? Menunjukkan bahawa di hari kiamat ada orang yang dikurangi nikmatnya kerana banyaknya kenikmatan yang dia dapat ketika hidup dalam dunia. Banyak sangat dia makan ketika hidup, maka berkuranglah nikmatnya di akhirat. Gitu maksudnya. Dan sesungguhnya diriwayatkan bahawa Khalid bin Al-Walid telah menjamu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhumah. Khalid Al-Walid ni tuan-tuan adalah seorang sahabat Nabi yang hebat.
Selepas daripada perjanjian Hudaibiyah, dia memeluk agama Islam. Masyhur kerana berani, masyhur kerana mulia, mempunyai sifat-sifat kepimpinan. Bapa dia bernama Al-Walid bin Mughirah. Bapa dia Khalid bin Al-Walid. Bapa dia Al-Walid bin Mughirah. Yang ni baru betul. Al-Walid bin Mughirah ni baru betul. Betul apa Ustaz? Bapa ceti. Dia baru betul. Dia ni bapa ceti. Siapa? Al-Walid bin Mughirah, kepala riba. Orang kaya. Orang yang besar pengaruh dia di Mekah. Dia jumpa Nabi Muhammad. Dia jumpa dengan Abu Talib. Apa kata dia pada Abu Talib? Talib, aku ada anak-anak jantan. Orang Arab kalau dapat anak laki, Arab jahiliah dulu bangga. Kamu pun ada anak laki, aku pun ada anak laki-laki. Al-Walid kata aku ada anak. Khalid ada ni, semua ada ni. Kamu pun ada anak, walaupun bukan anak kandung. Anak menakan Abu Talib bela Nabi Muhammad. Sekarang serahkan Muhammad pada aku serahkan anak aku pada kamu. Abu Talib kata, dah, aku serahkan Muhammad pada engkau untuk engkau bunuh. Aku bela anak engkau pula untuk aku jaga dia. Tak nak. Aku takkan serahkan Nabi Muhammad pada engkau orang. Yang offer ni siapa dia? Al-Walid bin Mughirah. Cerita tentang Al-Walid ni ada dalam Quran. Dia bangga dengan anak laki-laki dia. Dia bangga dengan harta yang melimpah ruah. Nanti tuan-tuan minta Tok Imam ni. Saya ingat imam kita ni Arab mana tadi. Suruh dia baca surah tu. Ada yang datang jumpa Rasulullah. Dia jumpa Rasulullah, satu kumpulan main jumpa. Dia main jumpa, dia kata, Muhammad, ya. Sekarang macam inilah. Kita ni bukannya tak kenal. Kita ni satu kampung. Kau dengan aku, mak kau, pak kau semua. Daripada kita duduk gaduh tak habis-habis, macam inilah Mat. Kita ambil jalan tengah. Kalau boleh, ada hari kita ikut agama kau, ada masa kau ikut agama kita orang. Sampai bila kita nak gaduh? Kita jadi plural. Bahasa sekarang, kita jadi liberal. Kalau rasa kau boleh sesuai dengan kita orang, apa ajaran kita orang, kau ikut. Dan kami pun apa yang sampai ajaran daripada engkau yang kami boleh ikut, kita ikut. Jadi kita join lah. Kau baling buah kelapa, kita pun baling juga. Habis kau itu lah. Kau sembah tok kong, kami pun sembah. Kalau boleh kami sembahyang, kau sembahyang jemaat, kita orang pun sembahyang jemaat. Raya pun sekali. Mereka datang offer pada Nabi SAW. Tak lama selepas itu turun satu surah. Agak-agak surah apa? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Surah tu. Orang-orang kafir, aku takkan sembah apa yang kamu sembah, dan kamu pun takkan sembah apa yang aku sembah. Last sekali ayat nombor 6, lakum dinukum waliyadin. Kau pada engkau agama engkau, kami agama kami. Rupanya cerita liberal ni zaman Nabi dah ada. Menyamakan agama. Boleh pakai semua ni. Dahsyat. Daripada zaman Nabi. Terang Allah jelas. Dalam surah Kafirun. La. Dua kali Nabi ulang tu. Wala antum abidu nama a'bud. Dua kali ulang. Yang tu imam tak jumpa lakum dinukum. Wala antum abidu nama a'bud wala ana abidu ma abatum wala antum abidu nama a'bud. Duk pusing 4 kali. Dua kali ulang. Al-Walid bin Mughirah, anak dia bernama Khalid, yang cita-cita dia nak syahid di medan perang, tetapi matinya di atas katil. Buka baju ni, tak ada satu pun badan dia yang tak ada parut, semua ada parut. Dia adalah panglima perang yang hebat. Satu hari dia menyediakan makanan yang enak untuk Sayyidina Umar Al-Khattab. Maka berkatalah Umar, dah masuk dah isyak, Allahu Akbar, Allahu
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Baik. Jadi perkataan qul ya ayyuhal kafirun tadi cerita tentang orang-orang yang mengofferkan kepada Nabi SAW supaya hidup masing-masing mengamalkan agama campur-campur. Ditolak, Allah menjelas sejelas-jelasnya. Baik, balik pada Sayyidina Umar tadi. Maka disediakan makanan kepada Sayyidina Umar. Dan tuan-tuan kena ingat, Khalid Al-Walid ini meninggal di zaman Sayyidina Umar menjadi khalifah. Dia ada cerita ni dengan Khalid. Bila Umar menjadi khalifah, jeneral perangnya Khalid. Datang surat, Khalid turun jawatan, angkat orang lain jadi jeneral. Bayangkan tuan-tuan, jeneral tu. Bayangkan jeneral turun pangkat jadi private. Kalau kita sekarang rampas kuasa, tak, Khalid tak bagi pada orang lain jadi jeneral, dia jadi duduk bawah pula. Aku kan nak jadi jeneral, aku nak syahidnya. Ni hebatnya Khalid. Orang tanya kepada Sayyidina Umar, elok-elok engkau Khalid jadi jeneral, yang kau buang dia sebab apa? Sebab aku takut nanti ada orang cakap, tak apa, Khalid kat depan, tahulah dia, tak apa, Khalid jadi jeneral kita boleh menang punya lah. Khalid jadi jeneral, no problem lah. Kamu dah tak bergantung pada Allah, kamu bergantung pada Khalid Al-Walid. Sekarang Khalid tak jadi jeneral, kamu nak gantung dengan siapa? Gantung dengan Allah, tak kira siapa, Khalid tak Khalid. Dan bila Khalid Al-Walid ni meninggal, tuan-tuan, dialah di antara perkara yang paling menduka citakan bagi Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Baik, kemudian dia kata makanan untuk kita ini, maka apakah pula makanan untuk orang yang fakir, yang berhijrah, yang telah mati sedangkan mereka tidak pernah kenyang, daripada roti yang diperbuat daripada buah jelai.
Ujar Khalid, bagi mereka adalah syurga. Wahai Amirul Mukminin, ujar Umar, sekiranya mereka telah berjaya mendapat syurga, maka bahagian kita pula daripada dunia ini ialah makanan ini sahaja. Sesungguhnya mereka telah berbeza jauh daripada kita. Begitu nyata sekali perbezaannya, kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ni yang kata pemimpin ni, pemimpin hebat, Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar. Jadi jangan duk kata apa kat dia. Nah tuan-tuan, benda tak tahu, tak cerita apa semua, jangan duk cerita. Sebab tu cerita tentang sahabat ni, mereka beriman, cerita sebelum mereka Islam tu mana ada diceritakan? Jarang kan. Tambah-tambah cerita hak tak elok. Sebab Allah sebut dalam Quran, bi'salismul fusuq ba'dal iman. Balik buka surah Al-Hujurat, Allah larang tu menceritakan benda-benda fasik yang dilakukan dulu sebelum beriman. Bukan boleh pergi cerita kita kenal apa benda. Ni berhati-hati dalam kita duk kata. Dan jangan duk bangga menceritakan fasik kita dulu. Pengkisahan saya sebelum hijrah, kejadian apa nak cerita? Saya kaki arak, saya kaki todi, sekarang saya dah berubah, saya dah kenal Islam. Jangan cerita. Allah sebut dalam Quran, jangan menceritakan dia tu tok imam, sebelum jadi tok imam dulu kaki ekor tu. Jangan cerita. Allah kata itulah perkataan paling buruk yang disebut kepada orang yang telah beriman kepada Allah. Apatah lagi kepada sahabat-sahabat Nabi ni, yang dah dijamin syurga, yang dah disebut radhiyallahu anhum. Allah redha pada dia. Kita ni pun boleh tentu Allah redha walaupun Islam daripada kecil. Ingat Allah redha kita kan tak ni? Jangan dia cakap macam tu. Datang orang wakil kerajaan, mana Sayyidina Umar? Mana Sayyidina Umar tu? Nak jumpa raja, nak jumpa presiden, tu bawa pokok kurma duduk rehat. Tu Sayyidina Umar bagi hadiah pada dia. Apa ni? Ini makanan terbaik di negeri kami, untuk rakyat aku engkau dah bagi dah. Bagi kat depa lah. Tu Sayyidina Umar datang ni, bawa makanan terbaik ni, kami pada utusan raja kami nak bagi pada tuan makanan dah untuk orang rakyat aku, kau dah bagi belum? Jalan cari orang susah, bukan orang susah cari dia. Duk jalan dengar mak lapar, mak lapar, mak lapar. Taknya lapar makan-makan lagi, rupanya dia masak batu nak bagi anak tu tidur. Anak duk tunggulah bila nak masak apa batu. Susah. Sayyidina Umar pi Baitul Mal, pikul tepung makanan. Pembantu dia kata, tuan biar saya buat, kau nak pikul ke? Masalah aku di akhirat, biar aku pikul sendiri. Ni nama dia Umar. Baca ni, ketika Khalid nak berikan kepada dia makanan, Sayyidina Umar bertanya kepada Sayyidina Khalid Al-Walid, makanan ni untuk kita, macam mana pula dengan makanan orang-orang yang susah, yang fakir, yang berhijrah ni? Ada yang dah mati pun, sedangkan mereka tak pernah kenyang. Maka kata Khalid, bagi mereka itu tuan, ada nikmat yang menanti mereka tu dalam syurga. Maka jawab Sayyidina Umar, kata dia, sekiranya mereka telah berjaya mendapat syurga, maka bahagian kita pula daripada dunia ini. Yang inilah makanan kita. Yang mereka dapat makanan syurga cukup hebat, pasal tak pernah rasa lagi nikmat dalam dunia. Yang kita ni, hak ni sajalah Khalid oi. Akhirat dapat ke tak dapat tak tahulah, pasal kita dah rasa dah hak nikmat dalam dunia ni. Tu jawapan Sayyidina Umar. Dan diriwayatkan Sayyidina Umar merasa dahaga di suatu hari. Maka beliau meminta air, lalu seorang laki-laki memberi kepadanya satu bekas air yang di dalamnya terdapat beberapa biji tamar. Jadi tuan-tuan, ni air
dalam air tu rendam buah kurma. Ada yang panggil Nabi air rendaman buah kurma. Macam kita ni sekarang ni jarang rendam buah kurma, kita rendam kurma Cina hak merah, nak bagi lembut badan, panas badan jadi sejuk. Panas badan tu jadi sejuk, rendam kurma Cina. Ada. Tadi ada orang tanya, ustaz saya ni batuk, minum apa lah? Pergi minum lah ubat batuk apa? Minum ubat batuk sekali ustaz jadi naik kecil manis pula dah. Manis gila ubat batuk ustaz. Madu lebah ada campur dengan lemon. Nak lagi cepat ambil asam jawa, campur dengan madu lebah, campur dengan lemon, telan lah. InsyaAllah hilanglah batuk tu dengan izin Allah. Ubat nombor 2, bila nak batuk jangan batuk, insyaAllah tak batuk. Yang mana faham, tak faham sudah tak ada. Baik, Sayyidina Umar ni dia dahaga. Orang bagi dekat dia air rendaman kurma. Manis tak? Manis. Bila manis, bila air tu dekat dengan mulut dia nak minum, beliau mendapati air tadi sejuk lagi manis. Bila letak di mulut ni sejuk ada, manis ada. Sayyidina Umar letak balik, tak jadi minum. Kata dia, berkatalah laki-laki tadi kepada Sayyidina Umar, demi Allah aku tidak pernah cuai untuk memaniskannya wahai Amirul Mukminin. Dia kata, wahai tuan, saya ni bila minum air saya akan campur dengan kurma supaya minuman saya manis. Saya tak pernah cuai, memang saya buat selalu. Jawab Sayyidina Umar, itulah yang menghalang aku daripada meminumnya. Dengan sebab air ni manis, air ni sedap, sebab tu aku letak balik. Sebab apa kata dia? Kata Sayyidina Umar, itulah yang menghalangku daripada meminumnya. Kesihannya kamu, andainya bukan kerana akhirat, sudah pasti kamu turut menyertai kamu sekalian dalam cara hidup kamu. Kalaulah aku ni tak fikirkan akhirat, aku akan pilih cara hidup kamu, minuman yang lazat, makanan yang sebat. Tapi kami duk nampak akhirat, biarlah kami sederhana supaya kami dapat di akhirat. Itu kata-kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tuan-tuan yang saya muliakan, adakah mereka ini menolak dunia? Tak. Tetapi mereka memilih menyederhanakan dunia supaya mereka mendapat semaksimal mungkin di akhirat tentang nikmat. Berapa banyak orang yang memaksimalkan nikmat di dunia, akhirat tak dapat. Sebab apa akhirat tak dapat? Orang lain semayang sempurna, kita duduk di hospital. Sakit apa Tuan Haji? Kamu buta ke? Tak nampak kaki aku dah hilang? Nampak kaki aku hilang sebelah. Adakah sama? Sakit apa Tuan Haji? Tak semayang Tuan Haji. Tak nampak tangan aku ni, sini drip. Tak nampak hidung aku ni, masuk wayar. Nak semayang apa? Kenapa yang jadi punca macam tu? Penyakit banyak ni. Makanan. Berlebih pada makanan, silap pada makan, akhirnya membawa kepada kerosakan badan. Bila bawa pada kerosakan badan, tergendalalah ibadatnya. Bila tergendala ibadatnya, macam mana akhirat nanti? Dapat ada akhirat? Dapat, tapi tak dapat semaksimal yang orang lain dapat. Sebab tu salah satu nak jaganya ialah makanan, supaya badan awak sihat. Bila badan awak sihat, awak dapat nikmat dengan sebab awak susah, dengan sebab awak sabar tadi. Nama dia Jannatu Adnin tadi. Tak jaga badan, tak jaga makan, apa jadi? Pinggang jadi besar, perut jadi besar. Apa jadi? Nak ambil wuduk susah, nak puasa susah, baca Quran jadi mengah, nak pergi masjid tak larat. Kenapa yang badan jadi besar? Sekali makan satu talam nasi Arab, kambing seekor. Adakah sama dengan orang yang badannya elok sihat? Sebab tu Sayyidina Umar jaga makanan. Diambilnya daripada Nabi, menjaga makanan. Nabi Muhammad dia makan roti, ada nama dia roti bur.
Ada nama dia roti gandum, syair. Roti gandum yang tak berayak, tak bertapis, namanya syair. Orang kita kata pula Nabi Muhammad ni kesian, makan roti gandum kasar. Yang kasar itulah yang bagus, namanya serat. Kita panggil serat. Dia ambil balik semua kita punya tak elok dalam badan tu. Orang sekarang ni dia kata faham dia Nabi Muhammad makan roti kasar je. Dah, roti kasar itulah bagus untuk serat. Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat. Wahai rasul, makanlah kamu makanan yang baik. Allah perintah para nabi makan benda yang baik. Maka apa yang Nabi makan tu mesti terbaik. Salah satunya roti gandum yang tak bertapis, yang penuh dengan serat. Yang tu yang terbagus. Habis itu Ustaz, saya pun makan roti tepung Ustaz. Tepung gandum. Tepung gandum Nabi tak ada kelorok. Tepung gandum kita sekarang ada peluntur yang menjadikan tepung tu putih. Lagi makan naik kencing manis, lagi makan naik jantung, lagi makan tak elok. Saya ikut Nabi Ustaz, Nabi makan roti gandum, saya pun roti gandum. Roti gandum apa? Makan kelorok. Saya katalah kelorok nama dia peluntur yang memproses gandum tadi jadi putih. Isteri Nabi, anak Nabi, dia kisar tepung. Tuan-tuan yang pernah pergi muzium, tengok muzium, kita ziarah muzium di Turki. Ada baju Sadatina Fatimah, dikembangkan baju tu. Kita duduk tengok baju ni tu, dia baju anak Nabi namanya Siti Fatimah, digantung besar lagu tu, labuh lebar baju dia, tak nampak bentuk tubuh. Tu baju anak Nabi masih ada. Ada juga di tepi dia apa dia? Batu giling. Batu giling tu apa? Dia giling lagu tu, memproses gandum menjadi tepung. Yang tu lah dibuat roti. Yang kita sekarang ni, tepung yang kita makan ni dah campur dengan gluten, jadi putih, jadi bersih belaka. Bila makan jadi banyak masalah. Jadi abang-abang nak makan boleh, carilah tepung tanpa gluten, yang asli, yang elok ni. Nama dia apa? Roti syair, makanan Nabi. Kemudian ada lagi makanan Rasulullah, nama dia sarid. Roti sarid, roti yang dibuat daripada gandum dicampur dengan kuah daging. Yang ni yang jadi kecoh dulu ni. Ustaz Kazim kata Nabi Muhammad tu makan roti jala. Ni dia. Saya cerita Nabi Muhammad buat kenduri kahwin. Perkahwinan Nabi dengan isteri Nabi. Apa yang Nabi makan? Nabi jamu roti sarid. Roti sarid itu ialah roti tepung, kemudian ambil kuah, makan. Macam kita lah kat Songo, roti sarid ni lebih kurang macam kita buat roti yala lah, makan gitu lah. Cuba bayangkan kita kenduri kahwin, jamu kenduri dengan roti jala. Orang kata tak? Itu maksud saya. Tapi dia duk kono Nabi Muhammad, Ustaz Kazim kata makan roti jala. Astaghfirullahalazim. Saya menerangkan jenis-jenis makanan Nabi. Nama dia roti sarid. Tuan-tuan ingat Nabi ni makan kering, tak ada kuah kan? Tak tercekik sama Allah tu. Ingat zaman dulu bodoh kan? Tak lerti nak buat makanan berkuah, berdaging. Ni dia tuan-tuan. Nak rosakkan satu-satu orang bukan susah. Dia kona apa ustaz tu cakap, habislah ustaz tu. Dan kita pula tak pernah tanya. Saya tunjuk ni dia ni. Roti makanan Nabi lah kitab tu. Roti sarid, roti ada, roti harirah, semua ada. Makanan-makanan yang dimakan oleh Nabi SAW. Jadi tuan-tuan yang mulia, mudah-mudahan kita menjadikan makan kita ni elok. Ustaz makan pun, ustaz pun sakit, doktor pun sakit, Nabi Muhammad pun sakit, Nabi Ayub pun sakit. Nabi mana tak sakit?
Kalau Nabi pun sakit, takkan ustaz tak boleh sakit? Tu kena ingat tu. Kalau nak mari sakit, ujian daripada Allah, sakit juga. Saya hari tu jumpa seorang doktor. Habis dah ambil dia kata, nanti ustaz ni baik. Saya pun terima kasih doktor. Ustaz sekejap. Ya, ustaz ada hal tak? Hari ni saya free jumpa doktor. Saya nak jumpa ustaz ni, saya pun nak dapatkan rawatan pula dah. Lah, doktor pun sakit juga. Jadi masing-masing lah tuan-tuan. Tapi yang penting, sakit kita tadi menghapuskan dosa. Yang tu. Sakit kita tadi sabar, menaikkan darjat. Sakit kita tadi mudah-mudahan memberikan keinsafan. Saya katalah pada tuan-tuan, saya paling jaga makan. Jangan siapa duk ajak saya makan malam. Jangan siapa duk ajak saya makan nasi waktu malam. Jangan siapa duk jamu saya habis ceramah makan malam. Malam last makan 6:30 petang. Kalau rasa lapar tengah malam, makan apple, makan buah. Tak nak makan malam. Sarapan pagi, tunggu tengah hari sikit. Makanlah. Pukul 12 tu kau belasah lah makan. Tak lagi kau rehat. Jaga makan tuan-tuan, supaya badan kita ringan, boleh buat ibadat, boleh semayang, boleh buat pahala. Bila jadi masalah, saya paling takut bila duduk di hospital, nak semayang jadi susah. Yang ni. Jadi takut masuk hospital ni, sebab tak boleh ibadat. Jadi sama-sama kita jaga makan. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan pada kita. Kita sambung lagi bab makan pada kuliah yang akan datang. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.